Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, bertemu lagi kita hari ini insya-Allah. Alhamdulillah hari Jumaat. Hari ini kita bertemu lagi bersiaran bersama saya dalam program Asah Minda. Hari ini kita nak bercerita tentang bagaimana kita nak teruskan usaha kita. Usaha kita bagaimana kita nak lonjakkan ekonomi kita. So apa khabar anda semua pada pagi ni? So alhamdulillah hari Jumaat, penghulu segala hari. So sememangnya hari ini insya-Allah kita digalakkan untuk banyakkan berselawat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So hari ini seperti biasa insya-Allah kita akan terus berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kita nak teruskan asah minda kita. So sebelum itu saya jemput dulu rakan-rakan sekalian untuk tag rakan-rakan yang lain, untuk kita jemput rakan-rakan kita yang lain untuk bersama dengan kita pada pagi ini. So terima kasih bagi mereka yang bersama dengan saya pada pagi ini. Saya live dalam My Life Roza HQ FB page dan juga My Life Roza HQ TikTok. Okay, so anda boleh sharekan dengan rakan-rakan insya-Allah. Okay, so hari ini kita nak bercakap. Sebelum tu kita nak tengok dulu apa yang kita telah bincangkan semalam. Okay, semalam saya telah bincangkan tentang bagaimana kita nak lonjakkan kehidupan kita ini dari sudut merdeka. Kerana kita baru saja merdeka. Jadi kita kupas semalam bagaimana sebenarnya kemerdekaan kita kena lihat kepada diri kita. Apakah kita sudah merdeka? Semalam kita telah kupas bahawa sangat penting kita kena bebaskan diri kita daripada apa yang membelenggu kita, apa yang mencengkam kita. Kita tak nak apa yang mencengkam kita dan keluarga kita berterusan, berlarutan. Kita nak hentikan. Kita nak tamatkan dia. Itulah kemerdekaan untuk diri kita. Okey, dan kita juga bercakap semalam bahawa untuk mencapai kemerdekaan ini perlukan perjuangan. Dan perjuangannya mesti yang kita panggil konsisten, perjuangan yang istiqamah, perjuangan yang berterusan. Supaya kita insya-Allah boleh terus merdeka. Merdeka kalau kita tak jaga, ianya boleh kita panggil meninggalkan kita. Merdeka boleh hilang jika kita tidak meneruskan perjuangan kita. Jadi kita perlu terus berjuang untuk terus kekal merdeka. Kalau kita telah pun merdeka. Tetapi kalau kita belum merdeka, kita kena teruskan perjuangan kita untuk kita merdeka. Okey? So hari ini kita nak teruskan bincang bagaimana untuk kita mengorak langkah kita bagi meneruskan perjuangan ini. Okey? So selamat pagi semua. Jom kita sama-sama insya-Allah kita berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita, terutama bagaimana untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Hari ini saya nak bercerita tentang bagaimana sebenarnya saya memulakan perniagaan satu lagi, iaitu perniagaan butik. Perniagaan butik ini yang saya usahakan bersama isteri saya. Okey, so hari ini saya nak cerita bagaimana permulaan kami membuka perniagaan butik ini. Kerana seperti mana yang saya telah nyatakan sebelum ini, sangat penting kita kena
tahu, kita kena melihat bagaimana ataupun apakah pemilihan perniagaan ini. Bagaimana kita nak memilih perniagaan yang kita panggil di dalam kepakaran kita. Ataupun kita nak memilih perniagaan yang bila mana kita melihat di situ ada peluang. Dan juga kita nak memilih perniagaan yang mana kita melihat di situ adanya masalah. Yang di situ yang orang ramai menghadapi masalah yang dengannya insya-Allah kita akan tawarkan penyelesaiannya. Itulah formula kepada pemilihan perniagaan. Okey. Dan formula ini sebenarnya kita kena corakkan supaya kita tahu bahawa pemilihan perniagaan yang kita buat itu adalah bertepatan dengan kehendak dan juga permintaan. Okey. Dan itu juga sebagai menjawab persoalan kepada ramai yang bertanya, apakah perniagaan yang nak dia mulakan? Ada yang ramai yang bertanya, bagaimana dia nak mulakan perniagaan atau apakah perniagaan yang terbaik untuk dia mulakan? So jawapannya ialah kita kena melihat apa yang ada di sekeliling kita. Kita kena melihat apa peluang yang ada di sekeliling kita. Kita kena melihat apa sebenarnya permintaan yang ada di sekeliling kita. Okey. So bagi perniagaan butik. Waalaikumsalam. Yang memberi salam. Terima kasih. Jemput lagi untuk ramai-ramai bersama dengan kita insya-Allah pada pagi ini. Pagi Jumaat yang mulia ini, penghulu segala hari. Okey, permulaan kepada pemilihan butik, bagaimana saya bersama dengan isteri saya membuka butik. Pada mulanya sebenarnya kami tinggal di Kuantan ini. Agak waktu itu kita menghadapi sedikit masalah. Bila mana untuk menempah baju sebenarnya. Setiap kali kita nak menempah baju, kita kadang-kadang tu kita tak jumpa cari butik yang sesuai di Kuantan ini dan kadang-kadang terpaksa kita kena pergi ke Kuala Lumpur untuk menempah baju. Mencari fabrik dan lepas tu kita nak tempah baju. Itu permulaannya. Dan bila kita berborak dengan rakan-rakan juga, ramai juga yang menghadapi masalah yang sama. Ramai orang dari Kuantan ini terpaksa pergi ke Kuala Lumpur untuk menempah baju waktu itu. Terutama bagi baju-baju rasmi, baju-baju yang kita bukan waktu-waktu biasa kita pakai, baju-baju yang kita nak adakan ada event, baju-baju yang kita nak pergi kepada majlis-majlis tertentu. So susah kita nak cari di Kuantan waktu itu. Jadi banyak yang terpaksa kena pergi ke KL untuk menempah. Jadi bila mana saya berbincang dengan isteri, why not kita buka butik? Kita buka butik yang standardnya seperti mana di KL. Jadi waktu itu kami telah memulakan penyelidikan. Hampir setiap minggu kami ke Kuala Lumpur, banyak butik-butik yang kami lihat di sana. Kan? Dan kita meneliti apa sebenarnya yang menjadi kelainan daripada butik-butik biasa dengan butik-butik yang kebanyakan yang ada di KL. Jadi kita nampak di situ, pertama mereka offer designer. Mereka ada designer yang sentiasa berada di butik yang akan entertain, yang akan melayan customer yang datang dan memberikan khidmat nasihat. Dari sudut pemilihan fabrik kepadalah pemilihan fashion itu sendiri. Dan kita juga melihat di KL, mereka sangat mudah untuk mendapatkan fabrik-fabrik yang terbaik. Banyak sana pilihan fabrik-fabrik. Jadi dua faktor ini yang kita nampak menjadikan tarikan ramai
yang menghantar kepada butik-butik di Kuala Lumpur sana. Jadi bila mana kita dah nampak itu adalah antara kekuatannya, jadi kita cuba bawa apa yang kita tengok di Kuala Lumpur ke Kuantan. Sebab itu waktu itu kita telah buka butik. Kita buka yang saiznya agak besar. Saya buka 2 tingkat kedai saya, saiz 2 pintu. 2 pintu kemudian 2 tingkat. Jadi tingkat atas kita akan penuhkan dengan fabrik-fabrik. Dan tingkat di bawah kita buat tempat consultation. Jadi dalam masa itu juga saya bersama isteri saya kita pergi cari sendiri fabrik-fabrik yang sesuai. Kami tak order dengan fabrik-fabrik dengan supplier tempatan. Kita cuba cari kelainan. Kita pergi sendiri ke kilang-kilang yang mengeluarkan fabrik-fabrik ini. Kami pergi ke China, kami juga pergi ke Europe, ke Indonesia untuk mencari fabrik-fabrik yang cantik, yang kelainannya ada. Sebab itu kalau bagi mereka-mereka yang biasa, yang dah biasa dengan kami, so dia akan perasan bahawa fabrik yang kami tawarkan adalah berbeza dengan fabrik yang ditawarkan dalam negara. Yang biasa-biasa disupply oleh supplier tempatan. So kami cuba membawa kelainan sebab kami faham bahawa dalam perniagaan ini sebenarnya kita kena tonjolkan keunikan. Kita kena ada keunikan tersendiri. Kita tak boleh buat biasa-biasa. Kita tahu dalam perniagaan butik ramai orang buka butik. Jadi kita kena tonjolkan sesuatu yang kelainan supaya di situlah sebenarnya boleh menarik orang kepada kita. Dan alhamdulillah juga kami menyediakan designer. Kami lantik designer, fashion designer yang tetap dengan kami, yang akan melayan customer. Dan kami juga ada tukang jahit tempatan dan juga tukang jahit yang kami cari daripada luar, daripada Indonesia. Okey, so itu yang kami usahakan dan alhamdulillah ianya berjalan, kan? Dan apa yang menarik sebenarnya dalam butik ini sebenarnya, ianya melibatkan perniagaan, kita panggil permintaan kepada wanita. Kerana kita faham bahawa apabila perniagaan itu melibatkan wanita, ianya agak tinggi demand dia. Dia tak kalau perniagaan kepada lelaki ni dia agak kurang. Pasal lelaki dia kurang minat membeli belah sangat. Tapi wanita dia memang minat membeli belah. Jadi tarikan kepada wanita itu tinggi. Dan saya lihat kalau perniagaan yang berkait dengan wanita, dia boleh sustain lama. Dan ini juga tips kepada anda yang ingin membuka perniagaan. Kalau anda berminat membuka perniagaan, cuba cari apakah permintaan wanita, apakah demand wanita. Sebab demand wanita biasanya tinggi dan ianya sustain. Dianya mudah kita nak maintain, mudah kita nak sustain dalam tempoh masa yang lama. Okey, ini keedahnya, cara teknik bagaimana kita nak memilih perniagaan dan bagaimana kita nak olah, kita nak corakkan perniagaan kita supaya perniagaan kita berjalan dengan lancar. Dan dalam perniagaan butik sebenarnya apa yang paling penting ialah bagaimana kita nak mengikut arus, kita panggil trend fashion. Itu paling penting. Kita dalam butik, kita tak boleh, perniagaan butik kita tak boleh shock sendiri. Kita tak boleh, kita panggil ikut dengan cara lama kita. Kita mesti kena sentiasa up to date. Kita kena tahu warna apa yang permintaan terkini, fashion apa permintaan terkini. Dan itu sebenarnya kita panggil keunikan dalam fashion ini. Dan fashion berjalan sangat laju.
progres fashion ini sangat laju berjalan. Kalau mungkin tahun ini warna purple, tahun depan dah warna lain dah. Kadang-kadang tak sampai setahun lagi, dia dah bertukar dah. Kalau fashion kali ini, fashion macam ni, mungkin 3-4 bulan kan dia dah bertukar dah fashion dia. Itulah sebenarnya kerancakan dunia fashion. Dan saya sangat menggalakkan kepada anda, jika anda berminat dengan fashion, anda boleh ceburi bidang butik ini, perniagaan butik ini. Okey, cuma seperti mana biasa, pastikan kita bersedia. Pastikan kita ada ilmu. Pastikan kita kena tahu seluk-beluk dalam dunia fashion itu sendiri. Okey, dan itu antara perkara betul yang kami lakukan kerana kami nak pastikan bahawa untuk menempatkan butik tadi, butik kami walaupun baru, tetapi berada setanding dengan butik-butik yang dah ada. Itu antara strategi yang kami jalankan. Dan untuk strategi ini juga sebenarnya, dalam perniagaan butik, kita mau tak mau kena kuat dari sudut marketingnya. Kita kena bersedia untuk spend kita punya modal kita dalam bidang promotion. Di bahagian promotion. Okey, dan promosi ataupun marketing dalam bidang perniagaan, terutama butik, ianya kita kena allocatekan, kita kena sediakan satu bajet yang bagi saya dalam kemampuan kita, tapi bajet itu mesti bajet yang kita boleh lonjakkan brand kita. Kita mesti boleh lonjakkan brand kita. Barulah dia boleh kita panggil establish dalam market, dan dia boleh kita panggil boleh berada dalam market. Okey. Dan penting juga sebenarnya, apabila kita berada dalam dunia fashion, kita mesti kena selari. Kita kena selari dari sudut permintaan dan juga supply. Dia tak boleh permintaan terkini, kita masih lagi supply dengan supply yang lama. Dia tak boleh. Dia mesti kena sentiasa selari. Maknanya kita kena sentiasa up to date. Supaya permintaan tadi yang datang sangat laju, jadi kita juga kena bersedia dengan supply yang sangat laju. Itulah dunia fashion. Okey, dan jangan lupa kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Dalam dunia fashion, kita kena sentiasa upgrade ilmu kita. Kita kena sentiasa berada dalam networking. Sekali lagi, penting dalam perniagaan adalah networking, di mana kita kena ada networking yang kemas dalam bidang fashion ini. Okey, kerana bila kita berada dalam dunia fashion, kita mesti terlibat dengan kita panggil banyak pertunjukan fashion. Kita tak boleh ketinggalan sepatutnya. Kita kena sentiasa bawa diri kita, kita kena bawa perniagaan kita ke dalam dunia fashion, ke dalam pertunjukan fashion dan sebagainya. Begitu juga kalau ada dibuatnya pameran-pameran, kita kena menyertainya, kerana kita kena tonjolkan apa yang kita ada kepada dunia luar. Kita tak boleh mengharapkan bila kita buka perniagaan tadi, hanya sekadar kita harap orang datang ke butik kita sahaja. Kita kena bawa apa yang kita ada dalam butik kita keluar untuk kita tonjolkan kepada orang ramai. Itu antara perkara-perkara penting yang kita kena laksanakan, yang kita kena lakukan, supaya kita kena sentiasa kita panggil berada dalam arus perdana. Kita kena berada dalam arus fashion itu sendiri.
Kan? Kalau kita tengok banyak sebenarnya, kalau kita tengok di luar sana, pertunjukan-pertunjukan fashion, kita tengok banyak pameran-pameran fashion, exhibition dan sebagainya. So, ini penting dalam dunia fashion. Jadi, itulah antara perkara yang kita kena bersedia bila mana kita nak memasuki dunia fashion. Sebab itu minat yang tinggi juga penting, kerana ianya memerlukan kita panggil passion. Kita kena ada passionate kita dalam dunia fashion itu sendiri. Barulah kita boleh selari, barulah kita boleh seiring dengan arus fashion itu. Dan passionate ini sebenarnya dia kena datang dengan pupukan dalam diri kita. Dia kena datang dengan inisiatif kita untuk kita mendalami dunia fashion itu sendiri secara tekun, secara khusus. Dan itulah antara perkara-perkara yang kita kena bersedia bila mana kita nak mencuburi dunia fashion. Dan Alhamdulillah, bagi saya beruntung sebab isteri saya memang sangat passionate terhadap fashion. Sebab itu dia boleh berkecimpung dengan dunia fashion. Saya cuma di belakang. Saya backup di belakang saja. So, beliau di depan. So, Alhamdulillah, beliau boleh carry fashion waktu itu. Dan beliau boleh bawa perniagaan seiring. Kita buka suatu itu di Kuantan. Kita buka butik di Kuantan, dan dalam masa yang sama juga selepas beberapa tahun kita buka butik. Kita buka satu lagi di Bangi, di Selangor. Sebab kita nak berada di dalam, kita panggil circle yang betul. Sebab circle juga penting mempengaruhi dunia fashion. Kita tak nak kesorangan. Bila kita berada di Kuantan, kita seolah macam kesorangan. Kita tak nak begitu. Jadi bila kita nak menempah nama, kita perlu berada dalam circle fashion itu sendiri. Jadi sebab itu kami memilih waktu itu untuk membuka satu lagi butik di Bangi. Dan butik yang kita buka juga setanding dengan butik-butik yang ada waktu itu di sana. Dan menarik sebenarnya tentang butik ini sebab butik juga adalah salah satu perniagaan yang kita panggil permintaan yang tinggi. Mempunyai permintaan yang tinggi. Jadi bagi mereka-mereka yang berminat dan mempunyai passionate, yang mempunyai passion tentang dalam dunia fashion, saya memang galakkan anda untuk mencuburi dunia fashion itu sendiri. Dan Alhamdulillah, hari ini kita bercerita tentang apa yang betul yang saya lakukan waktu itu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Sebab sebenarnya yang saya katakan, bila mana kita nak menguruskan atau kita nak mengendalikan, nak menjalankan perniagaan ini, kita kena tahu apa yang betul dan apa yang tak betul. Supaya kita nak elakkan daripada kita buat perkara yang tak betul yang boleh menyebabkan kita langgar dinding. Jadi, Alhamdulillah, itu antara perkongsian saya pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi supaya kita boleh bincang lagi detail lagi tentang perniagaan butik ini. Okey, supaya anda akan ada idea. Itulah niat saya untuk bagi peluang kepada diri kita untuk kita menganalisa dan kita menilai, seterusnya kita membuat pilihan yang terbaik. Saya nak asah minda kita supaya minda kita terus bercambah, supaya minda kita terus aktif insya-Allah, dan tajam, supaya kita boleh sharp dan kita boleh nampak apa yang patut dan apa yang tak patut kita lakukan. Dan akhirnya yang paling penting, kita boleh memilih tindakan yang betul untuk kita lonjakkan ekonomi kita. Okey, so saya jemput anda untuk kongsikan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin memerlukan juga apa kita panggil asah minda ini. Kita nak juga bagi pada mereka cetusan-cetusan idea yang boleh membangkitkan mereka, yang boleh keluarkan mereka daripada belenggu kemelut yang mereka hadapi.
Okey, so saya kira itu saja pertemuan saya pada pagi ini. So saya doakan anda terus sihat insya-Allah dan berjaya dunia akhirat. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.